Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah berjumpa kita lagi di dalam ruangan Sembang Kari. Okay, ini hari Isnin. Macam biasa hari Isnin kita ada live session. Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat kita ada live session dekat ruangan Sembang Kari. Okay, cuma malam ni saya akan berdiskusi dengan sesiapa yang menonton mengenai topik kesihatan, health related topik seperti yang telah saya wawarkan dekat FB saya tadi. Mungkin kru boleh bagi ni tajuk kita, bagi keluar tajuk kita. Okey, bagi yang anda tak mengenal, yang belum mengenali saya, nama saya Asfan Nizam bin Abdul Halim ataupun dikenali sebagai Nizam. Saya merupakan fizioterapi yang bertugas di UREHAB Sdn Bhd dan juga saya merupakan fizioterapi yang melakukan perkhidmatan home fizioterapi khususnya di Lembah Kelang. Kuala Lumpur, Selangor, dan saya telah berpengalaman kurang lebih 21 tahun di dalam bidang fizioterapi dan juga rehabilitasi. So kalau nak tahu tentang saya pernah cerita dalam live saya sebelum ni. Azhan Azhan Abu Sama, thank you bro. Amin, insyaAllah. Saya juga doakan semoga bro Azhan dipemudahkan semua urusan. Okey, saya juga merupakan moderator dan juga host untuk rancangan Bual Bicara, talk show Sembang Kari. Ni Sembang Kari, mana? Dah terbalik jadi kamera ni. Sembang Kari ni kita punya new outlook, kita punya baju kan. Tu belah mana? Belah ni belah ni. Okey, saya Encik Fizio. Sebab saya Fizio, so saya letaklah saya Encik Fizio. So dekat belakang ni ada tulisan lambang Sembang Kari, and then kita punya tagline kita bukan mencari kontroversi tapi kita mengubah persepsi. Itu sebenarnya tujuan Sembang Kari ni, kita bawa ataupun kita keluarkan. So kita pergi pada topik kita malam ni. Kalau boleh keluarkan topik Sembang Kari malam ni, insyaAllah. So saya pada siang tadilah saya fikir apa benda saya nak bawa malam ni, sebab minggu ni saya tak membawa tetamu. InsyaAllah kemungkinan Isnin minggu depan, start Isnin kita ada tetamu kita yang akan berkongsi tentang beberapa topik yang agak menarik next week. Tetapi untuk minggu ini ataupun hari ini saya akan membicarakan tentang lutut jahanam. Tajuk dia lutut jahanam akibat bersukan ataupun sebab main badminton ataupun bersukan, so stoplah bro. Itu tajuk pendek. Lutut jahanam akibat badminton, bersukan, stoplah main bro. Maksudnya sebabkan bersukan ni tadi, you are prone untuk tercedera. Kalau contohlah sukan badminton, bola ni kebiasaan lutut lah, buku lali lah, kadang-kadang belakang tu agak rare lah. Tapi kalau biasa bola sepak, badminton, cycling ni, lutut dengan ankle ataupun buku lali sangat kerap tercedera lah. So kalau dah tercedera tu stop lah, tak payah main lah kan,
cedera tu sendiri dah tentu sakit kan. Lepas tu dah pulih ataupun tengah baru nak pulih you main lagi. So tak payah main lah sebab dia akan menyebabkan anda lagi teruk sebenarnya. Mungkin kalau kata teruskan bermain, mungkin nanti kecederaan tu menyebabkan tak pasal-pasal ada ligamen putus, meniskus tercedera, tisu-tisu koyak, terpaksa kadang buat operation ataupun mungkin terpaksa pakai tongkat nak berjalan terhencut-hencut kan. So adakah statement ini betul ataupun statement ini sekadar mitos? So malam ni saya nak discuss sikit lah berdasarkan apa pengalaman saya sepanjang saya merawat ataupun sepanjang pengalaman saya mengendalikan kes-kes kecederaan semasa bersukan. Okey. Berkenaan dengan topik ni tadi, lutut jahanam ni, ya betul, lutut kita, sendi lutut kita ni, saya bawa saya punya patung ni kan. Ni sendi lutut kita, ini rupanya sendi lutut, pandangan di bahagian itu belakang, kalau yang anda tengok belakang, tu adalah dekat sini, yang dekat dalam ni kan, kat belah tepi ni meniskus, pelapik dalam sendi, kemudian adalah benda-benda dekat dalam-dalam ni yang menyokong lutut, ni di bahagian depan kepala lutut kita. Di bahagian depan kepala lutut dan otot dekat dalam ni lah. So saya bukan nak cerita tentang teknikal, tapi memang lutut ni memang sangat senang untuk tercedera dan boleh tercedera akibat bersukan. So kalau tanya saya adakah boleh jahanam, bahasa jahatnya jahanam lah. Sebenarnya bahasa yang lebih bagusnya tercedera. Adakah dia boleh tercedera? Ya, memang betul lutut anda boleh tercedera, terutamanya melibatkan sukan-sukan yang mempunyai high impact dan juga bersifat dinamik ataupun fast movement. Macam badminton contohnya, bola sepak, termasuklah cycling kan. So badminton ni adalah satu sukan yang menyebabkan anda bergerak dalam kadar yang laju dan sentiasa konsisten dan juga high impact. Kadang-kadang bila anda lompat jumping smash turun, kaki anda akan menampung berat badan ni tadi. So salah gaya menyebabkan boleh tercedera pada sendi lutut itu sendiri dan lutut boleh jahanam. So kalau anda tanya saya betul ke? Memang betul. Separuhnya memang betul, tetapi menjadi apa yang jadi persoalan kita, lepas cedera tu adakah kita patut stop ataupun kita stop, jangan bersukan dah, jangan main jangan main badminton, jangan bola sepak, jangan cycling, just relax je, tak payah duduk kat rumah, tak payahlah kan. Ataupun kita kena bersukan juga, ataupun kita teruskan kita punya aktiviti bersukan tu selepas pulih daripada kecederaan. Itu yang kita nak bincangkan hari ni. So ada betul dan juga ada salahnya statement ni tadi. Cuma pada pendapat saya lah, untuk kita yang ataupun sesiapa saja, kalau kita tengok sekarang dah jadi fenomena ataupun trend, kebanyakan daripada kita ni hujung minggu adalah waktu yang saat-saat ataupun waktu yang selalu digunakan untuk kita bersukan ataupun menjalankan aktiviti redah ni tadi. Sekarang ni yang tengah jadi in trend like cycling, badminton. Badminton orang banyak main malam kan, sebab siangnya kerja. So malam tu kebanyakannya adalah gather dengan kawan-kawan pergi main badminton dekat mana-mana court. So itu yang jadi trend sekarang ni. Which is kalau tanya saya, daripada satu sudut bagus sebab kita menggalakkan masyarakat kita untuk terlibat dalam aktiviti fizikal yang menyihatkan, sebenarnya membantu menyihatkan tubuh, iaitu tubuh kita mula bergerak, melakukan aktiviti fizikal. So mana yang lemak-lemak berlebihan tu kan, yang mana-mana kita tak fit tu, dengan bersukan dia membantu kita melancarkan perjalanan darah, menguatkan otot-otot, flexibility otot dan mengekalkan kecergasan. Itu memang betul. Terutamanya kalau kata contoh wanita lah, wanita bila dah masuk umur 40 ke atas tu start dah untuk proses menopause tu dah start, ada yang dah mula berlaku kan untuk golongan wanita ni tadi. Jadi dengan bersukan ni tadi, dia membantu tadi untuk mengekalkan tahap kecergasan ataupun mengawal sebarang kesan daripada menopause ataupun sebelum menopause ni tadi. Jadi sangat baik ataupun digalakkan untuk melakukan aktiviti sukan. Begitu juga macam lelaki, contohnya macam saya dah 40 kan, kita dah terutamanya dah start umur 40 tahun ni, kebanyakan daripada kaum lelaki kita dah mula ataupun sepatutnya menjaga tahap kesihatan kita dengan
banyak melakukan senaman ataupun aktiviti-aktiviti riadah untuk memastikan, satu untuk memastikan kita mengawal berat badan kita, kita mendapatkan meningkatkan tahap kesihatan kita, kita nak hindarkan penyakit-penyakit apa seperti penyakit jantung kan, ataupun kita nak mengelakkan terjadinya macam kencing manis. So penyakit-penyakit seperti ini apabila kita melakukan senaman sebenarnya dia sangat membantu. Itu betul. Terutamanya macam saya kata tadi untuk lelaki yang 40 ke atas. Bukan bermakna 40 ke atas aja, yang of course lah yang umur muda ni 20-an ni, of course memang sangat-sangat digalakkan you bersukan. Tak kisahlah badminton ke, you jogging ke, maraton ke. Ini maraton pun sekarang ni dah jadi satu fenomena sebenarnya. Orang suka terlibat dalam aktiviti maraton, terutamanya hujung minggu. Dulu sebelum masa PKP, sebelum PKP kita tengok sangat rancak maraton ni dianjurkan oleh badan-badan tertentu, organisasi tertentu, dan banyak penyertaan daripada orang ramai. 5 km, 10 km, 20 km dan seterusnya. Itu sangat baik, saya setuju. Tetapi apa yang menyebabkan sesuatu benda sendi kita ni tadi, sendi lutut, tak kisahlah sendi lutut, ankle joint ke, belakang ke ni, boleh jadi jahanam dan menyebabkan lagi teruk condition dia apabila bersukan. Keadaan-keadaan yang berlaku begini adalah apabila anda tak ready, kita tak prepare untuk kita pergi pada sesuatu pergerakan ataupun aktiviti sukan yang nak kita lakukan. Contohnya sekarang ni, kita ambil satu contoh macam badminton. Ini sebab saya pun ada saya punya pengalaman sendiri. Badminton, katakanlah waktu sekolah dulu you aktif, masuk tingkatan 2, 3, 4, 5, you aktif bermain badminton ya. Mungkin pernah wakil sekolah, wakil daerah, wakil negeri, terpulanglah. So, jadi bila anda dah start kerja, anda dah start belajar apa semua ni, masa anda makin kurang, so anda tinggalkan aktiviti ni mungkin dah berbelas tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. So jadi, bila kawan-kawan ni, you tengok kawan-kawan pejabat you kata, jomlah kita start main badminton. Contoh kawan-kawan kita kata, jom main badminton. Ataupun, bang, jom main badminton, malam-malam jomlah. Seminggu 3 kali join. So you pun because of satu, you rasa yelah aku pun dah lama tak bersukan lah. So okay, kita pun nak start main badminton. Ataupun kita nak menyertai kawan-kawan kita ni tadi main badminton. So kita pun pergilah main badminton ni tadi. Katalah pukul 9 malam kita pergi dekat court apa semua. Kita dah lama tak main ni. Dah berbelas tahun. Yang kawan-kawan ni tadi, diorang dah start main, mungkin dah start 1-2 bulan. So you pun main. Bila you start masuk gelanggang, apa yang you buat? Because dia dah lama tak main, kita akan jadi semangat tau. Semangat tu macam, gila macam best dah lama tak main kan. Kita pun melompat lah. Kita main seolah-olah kita dah train 3-4 bulan sebelum ni, ataupun kita dah biasa, kita punya fitness level tinggi, dan kita pun hentam seolah-olah kita macam dah memang sentiasa main badminton ataupun sentiasa melakukan aktiviti fizikal ni tadi. Kita dah lama tak main, kawan-kawan ajak, dan kita pun pergi. Lepas tu kita main memang pulun gila-gila. Kita pulun gila-gila. Kan? Dulu mungkin masa sekolah dulu pernah main badminton, ada skill-skill lama tu dah cuba keluarkan skill lama-lama balik, dan you main. So bila keadaan ini berlaku sebenarnya sangat bahaya dekat kita. Sangat-sangat bahaya jika anda tak berhati-hati dan jika anda tak mendengar apa yang badan kita tengah bagi tahu. Satunya yang saya perhatikan, bila start main tu, let's say kata badminton, you dah lama tak main, kalau kata dekat court biasa sewa, so ada masa-masa tertentu. Let's say dalam satu dewan tu, ada dalam 10 ke 20 court, so mungkin you dah tempah daripada 9 sampai pukul 10.30 malam, contohlah. So you tak akan sampai pukul, let's say you tempah 9 sampai 10 malam, you tak akan sampai pukul 8.30. Kebiasaan you akan sampai cun-cun masa tu dekat pukul 10. So apa terjadi? Sebab you dah tempah court badminton ni tadi, you lupa untuk you lakukan stretching, warm up, regangan pada anggota badan you. Sebab apa tadi you sampai lewat kat court tu, because masa 9 sampai 10, so you datang 8.50, tak sempat, jadi you terus saja pegang raket, you main dengan you punya partner ataupun kawan you mungkin main double lah, you terus main tanpa you melakukan regangan dan warm up dekat you punya badan. Sedangkan you dah lama tak main ni, dah lama tak main badminton, dah kan.
15 tahun, 20 tahun. Bayangkanlah kalau umur anda 40 tahun, 40 tahun ya, anda start main balik, tapi anda dah tak main hampir 20 tahun sebab waktu sekolah baru anda main, anda tak warm up, tak apa, anda terus pegang raket, apa akan jadi? Ada dua. Satu, kecederaan yang mungkin berlaku pada otot-otot badan anda sendiri, iaitu apa otot mana ataupun sendi mana, kebiasaannya mungkin sendi lutut ataupun ankle joint, terutama untuk main badminton ni tadilah. Memang ya, main badminton you banyak gunakan tangan, you smash, you apa backhand lah, apa semua, you ambil bola lah, macam-macam semua guna tangan. Tetapi yang menjadi tunjang pergerakan you sebenarnya adalah sendi lutut, sendi pinggul dan juga ankle joint ataupun sendi buku lali you yang bergerak, yang menampung berat badan ni dalam keadaan kadar yang laju. So, bila you main macam ni, kadang-kadang mungkin you lompat apa semua, you landing dengan you punya kaki, let's say you tengok kan, kadang-kadang main tiba-tiba nampak bola tanggung ke apa kan. So, apa yang kita buat biasanya, kita geram, kita lompat, so kita akan smash. Bila smash tu, you bayangkan muscle you tak ready tau, you tak warm up dan muscle you pun dah lama tak main, tak biasa dengan keadaan tu. So, bila you lompat ke atas ni tadi, bila you turun, landing dengan lutut dan ankle you ni tadi, dengan ni tadi, sepatutnya otot-otot di sekeliling lutut ni, otot-otot di sekeliling lutut ni, ini bahagian depan, otot atas dan bawah dan juga tepi ni, sepatutnya bila anda landing selepas jumping smash, anda otot tu akan support supaya stabil dan juga otot di bahagian buku lali pun akan support. Tetapi disebabkan anda tak warm up dan anda lama tak main, tadi tiba-tiba otot tu akan give way ataupun cara anda letak kaki tak betul, di situlah akan berlakunya yang mana twisted force ataupun twisted dekat sendi lutut ni tadi, twisted, dia berpusing, dia jadi tak stabil, menyebabkan di dalam ni ada ligamen ada tisu-tisu dekat dalam ni yang mungkin tercedera, terkoyak ataupun mungkin terputus. Ligamen dalam lutut ataupun penyokong dalam lutut tu terputus disebabkan anda jumping smash, anda turun, kaki tak boleh support, pak, dia boleh putus. So anda akan dengar bunyi pop, meletup dan anda akan jatuh dekat tengah gelanggang atau tepi gelanggang dan anda tak boleh bangun. So bila ini berlaku, of course lah jahanam lah lutut disebabkan anda main badminton. Yang salah bukan badminton itu tadi, yang salah kita sendiri sebab satu, kita tak warm up, kita tak stretching dan kedua, kita dah lama tak main. Kita punya fitness level in term of kita punya keanjalan otot-otot dah tak macam dulu. Jadi bila you press, apa akan jadi? Kecederaan akan senang berlaku. Itu satu dari sudut otot-otot lutut ataupun otot-otot badan kita. Yang kedua, yang sangat kita takuti. Sukan ni bagus. Bukan tak bagus, tapi kadang-kadang dia boleh bawa malapetaka dekat kita kalau kita tak ready. Tadi kecederaan tisu ataupun otot. Keduanya adalah jantung kita. Ini yang banyak berlaku. Jantung. Okey. Pada kadar ini jantung kita tahu dia berdenyut jantung berdenyut every time, dia tak pernah jantung kita tak pernah berhenti berdenyut, pam darah keluar ke seluruh badan dan ambil balik darah yang tak dah digunakan oksigen ni, masuk balik pergi paru-paru, dapatkan oksigen, masuk ke jantung balik dan pam ke seluruh badan. Itu fungsi jantung. Jadi jantung sentiasa berdenyut. Denyutan jantung ni dalam seminit dia berdenyut. Kalau kata kita panggil pulse lah, ataupun nadi jantung ni, kalau dalam keadaan kita rehat resting, dia kebiasaan dalam 60 beat, 60 detik, 60 beat hingga 100 beat dalam masa 1 minit. Kita letak tangan kat sini dan kita kira nadi. Ataupun kalau ada alat tan tu, dia boleh tunjuk dalam 1 minit berapa kadar jantung ni berdenyut. Biasanya 60 ke 100 dalam keadaan kita rehat. Dan bila kita bersukan ataupun kita melakukan aktiviti, biasanya jantung akan pump lagi laju, menyebabkan denyutan ni akan bertambah. Kebiasaannya, kalau katakanlah umur 25 tahun ni, 25, 30 macam 25 ke 30 ataupun pertengahan dalam 27 macam tu, dia boleh pergi maksimum waktu dia tengah bersukan ni, dia boleh pergi antara 100 ni tadi, dia boleh pergi mungkin 170. Tapi kita tak akan kerjakan ke sampai 170, tapi that is dia maksudnya bagaimana dia kuatnya dia mengepam darah ke seluruh badan. Tetapi apabila kadar umur meningkat, contohnya kalau 40-an dah start umur 40, apabila you start bermain, let's say you bersukan bersama,
nadi you ni nanti akan naik tinggi. Dia akan, kalau umur 40 kita akan kata lebih kurang 140 ke 150 lebih, macam itulah. Itu kadar yang jantung you boleh tahan lagi. So kadar jantung you berdenyut waktu you bersukan, yang jantung boleh tahan, katalah umur 40, nanti kita banyak buku dia ada reference lah dia, tapi yang ada yang saya terbaca, dia kata antara 98 sampai 154, kurang lebih macam tu waktu bersukan. Itu yang kata kira okey, yang jantung boleh tahan. Maksudnya tadi bila you bergerak, aktiviti you akan menyebabkan jantung berdenyut lagi laju sampai mungkin boleh pergi 130 ataupun 140 ataupun maksimum sampai 150. Lebih daripada itu jantung you tak boleh cope. Kalau umur yang 40-an. Terutamanya kalau orang biasa. Atlet lain cerita. Atlet dia ada skill lain. Tapi kadang orang biasa macam itulah. Tetapi tadi disebabkan you tak fit. You dah lama tak bersukan. Kita dah lama tak katalah kita dah lama tak main badminton. Kita dah lama tak jogging. Kita dah lama tak maraton. Lari kan. Sekarang banyak orang running kan. So you ikut kawan you. Kawan you memang dah biasa running ataupun berlari 5km, 10km, you pun nak ikut. Jomlah. So you pun ikutlah. Dia lebih kurang aku je umur kot kan. Takkan tak boleh. So sebab nak challenge ni tadi, you paksa diri tanpa you tahu keadaan fizikal kita. Fizikal maksudnya ni lah, otot apa semua, dan juga tak tahu kemampuan jantung ataupun fitness level kita sendiri. You push. Bila you push, apa akan jadi? Bila jantung you bekerja terlampau kuat daripada keadaan normal yang dia tak biasa, ini boleh menyebabkan berlakunya serangan jantung. Biasa tak kita dengar atlet main bola banyak, overseas banyak, dekat Malaysia pun banyak terjadi, tengah main futsal, umur 20 lebih je. Main futsal, tiba-tiba tumbang, meninggal. So bila dah laporan perubatan keluar, kita tengok rupanya kena serangan jantung, cardiac arrest. Jantung tu selalunya jantung akan berdenyut macam ni, loop kan. So dia kuncup, dia kembang elok je, tapi dalam keadaan dia terlampau laju sangat, dia tak ada nak pump, dia akan jadi macam ni, dia freeze dekat situ. Waktu itulah anda akan jatuh dan terkena serangan jantung. So ini yang saya cakap tu, kalau kata you nak bersukan, you kena tahu keadaan diri kita. Jangan tengok orang, jangan compare diri kita, badan kita dengan orang lain ataupun kawan kita walaupun umur dia sama. Let's say umur saya umur 40, saya tengok kawan saya yang umur 40 juga ataupun mungkin 45 ke apa ke, dia sangat fit, maraton boleh berlari, boleh pergi 20 km, 10 km, 15 km, saya cuba nak ikut dia walaupun umur sama. Tapi dia fit, saya tak fit. Saya cuba nak ikut macam tu, saya push jantung saya ataupun diri saya nak buat macam tu juga. Kemungkinan tinggi untuk berlaku cardiac arrest ataupun serangan jantung ini sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi because you tak fit. Ini kita pernah berkongsi dengan Tuan Ainuddin tentang cerita pasal CPR. Dia ada cerita tentang cardiac arrest. Apa yang berlaku waktu orang bersukan ni tadi. So ini yang terjadi. So kalau you buat juga benda ni, you tak kira apa, contoh nak berbasikal. Sekarang ni contoh macam berbasikal. Berbasikal saya tengok weekend ride ke ataupun night ride ni selalu orang buat berkayuh. Ada yang saya tengok sampai 20 km, 40 km, even 90 km pun ada pergi balik. Dah jadi trend, terutamanya post PKP. You tengoklah selebriti, even orang biasa dulu mungkin off-road punya bike yang macam mountain bike tu. Sekarang ni memang road bike banyak kan. Road bike memang canggih lah. Basikal pun bukan murah-murah. Rim dia ada boleh cecah beribu, mungkin 1000, mungkin lebih kan. Body dia tak ada cerita lah. So benda yang bagus, sesuatu benda yang sangat baik sebenarnya apabila kita melakukan aktiviti riadah seperti itu. Tetapi bila kita melakukan secara berkumpulan, you kena tahu tahap you. Contohlah kita as a beginner, kita buat cara beginner, jangan kita nak cuba beat kawan-kawan kita yang dah memang biasa buat cycling ataupun ride ni tadi. Dia dah biasa 50-60 km, you cuba nak ikut macam tu, at the first time, you memang cari naas. Kita memang cari naas sebab kita punya badan, kita punya jantung, kita punya fitness tak akan sama. You cuba nak follow dia, memang akan berlakulah, akan senang berlaku kecederaan, iaitu jahanam. Contoh jahanam lah sendi lutut you, sendi ankle you, ankle joint ke back pain ke akan kena disebabkan ni tadi
you tak fit, you cuba nak beat macam orang yang dah biasa buat. Jadi di sini tips dia adalah you harus bermula ataupun kita harus bermula daripada peringkat asas dulu. Asas dulu, ataupun kita tak biasa, let's say lah, tak kisahlah you nak ride ke, you nak jogging ke, you nak marathon ke, you nak main badminton ke, adalah penting dulu kita dapatkan kita punya fitness. Mungkin sebelum kita pergi ke aktiviti seperti macam tu yang memerlukan pergerakan dinamik, pergerakan aktif yang terlampau tinggi ataupun yang banyak, kita buatlah aktiviti macam mengeluarkan peluh dulu seminggu 3 kali dalam sebulan tu, buatlah mungkin slow jog dulu ke dalam about 15 minit, kita sendiri dulu kan, ikut kita punya own pace dulu, Sabtu Ahad ke ataupun seminggu 2 kali 3 kali kita buatlah slow jog ataupun jogging ke dalam 15 ke 20 minit ataupun setengah jam. Kita ikut kita punya pace dulu untuk tingkatkan kadar kecergasan kita. So bila buat tu, tengoklah check kita punya pulse kita, kita punya nadi kita. Sebelum exercise berapa, kira dulu. Kalau sebelum exercise dah sampai 140, you janganlah pergi berlari. Mana you tengah penat. Relax dulu sampai pulse you turun. Sebab kita dah kata dah, pulse yang rentak jantung ni tadi ataupun pulse nadi ni dalam keadaan rehat, tak buat apa, rehatlah macam santai, macam duduk macam ni. Kebiasaannya 60 hingga 100 beat dalam masa 1 minit. Itu untuk yang kadar normal. Atlet mungkin 60. Atlet rendah, tapi macam kita mungkin 90, kadang ada 98, 78 kan. Tapi kalau you tiba-tiba you pergi kat taman ataupun you nak mula main badminton ni, you ambil you punya pulse dekat pergelangan tangan ni, you letak 2 jari dekat situ kan, pergelangan tangan, dan you rasalah, you akan rasa you punya nadi. Nadi tu you rasa tiba-tiba kan, belum start game lagi dia dah pergi 140. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal, you kena relax. Sebab you kena ingat tadi kadar denyutan nadi jantung maksimum untuk certain umur berbeza. Macam saya kata tadilah, kalau umur 40, maksimum dia mungkin dia boleh pergi sampai 154 beat per minit waktu bersukan. Kalau lebih, mungkin mendatangkan risiko lain. Saya bukan pakar jantung, ini cerita pengetahuan umum ataupun asas. Mungkin ada fakta tak tepat, nanti kita boleh share lagi nanti, tak ada masalah. Cuma apa yang saya nak cerita ni tadi tentang kesedaran umum mengenai kecergasan ni tadi ataupun aktiviti bersukan. So you check lah dulu. So kalau kata tu, you start dulu dengan slow jog ataupun jogging seminggu 2 ataupun 3 kali. You sendiri dulu ataupun you dengan, kalau ada partner you, wife you ke apa, you pergilah dulu jogging dulu, ambil fitness dulu. Sampailah you rasa nadi you stable, pernafasan you stable, dan lepas tu baru you join kawan-kawan you ni tadi dengan aktiviti yang lebih heavy seperti cycling, seperti main badminton ni tadi. Sebab all this activity adalah high impact punya aktiviti. Sangat rapid, sangat intense. Macam contohnya badminton, contohnya cycling ni tadi, sampai ride 30-40 km ni bukan sesuatu yang senang sebenarnya bagi orang yang tak biasa. Itu you kena ensure that you prepare you punya badan. Kalau tidak, you memang menjahanamkan you punya lutut you menjahanamkan diri you sendiri, dan mungkin menyebabkan bahaya pada you, sebab kita takut tiba-tiba serangan jantung boleh berlaku. Sangat banyak terjadi. Saya mengingatkan diri saya juga dan juga kawan-kawan yang ada mendengar dekat sini lah. And then, ini pula, let's say lah anda dah memulakan aktiviti kecergasan, anda dah mula slow jog dulu, anda dah buat warm up, anda dah buat stretching sebelum mulakan aktiviti, dan anda pun ride ataupun main badminton. Katakanlah anda ada jadi juga kecederaan, sebab waktu bersukan ni kecederaan adalah biasa. Selalu berlaku, kadang-kadang kita tak boleh nak elak, even walaupun you fit, mungkin kadang-kadang ada kita terlebih ke apa ke, muscle imbalance juga boleh menyebabkan kecederaan. Katakanlah berlaku kecederaan. So lepas kecederaan ni apa nak buat? Kan? So kita dah tahu dah lepas kecederaan ni, maksudnya you akan buat fisioterapi, contoh dia rawatan fisioterapi kan. Kalau kata lutut tercedera, meniscus tercedera, adalah ligamen koyak ke, ligamen putus ke, ataupun otot-otot you koyak ke, otot meletup ke, contoh dia lah kan. So you pergi buat fisioterapi atau makan ubat, jumpa doktor ke apa ke. So apabila dah baik ni, adakah anda nak bersukan juga ataupun anda rasa anda nak berhenti? Tak payah dah bersukan lepas ni. Sebab kalau bersukan kan cedera lagi teruk. Kalau kata para suami, terutama kalau yang dah 40-an ni, kalau anda main katalah main badminton ataupun bola lah tadi, tiba-tiba balik rumah anda tercedera, wife anda memang bukan semua akan rasa itulah mainlah lagi, awak tu dah tua. Itu ayat biasa.
dah tua, tak payahlah, duduk rumah je, duduk rumah, tak payahlah nak malam-malam nak pergi main badminton ke, nak pergi main futsal ke, ni dah tengok dah injured. So apa anda nak buat? Adakah betul maksudnya bila dah cedera tu, lepas ni tak payah main dah? Tak payah main, tak payah bersukan apa semua dah. Kita stop. Jangan bersukan sebab kalau kita bersukan boleh menyebabkan sendi tu lagi teruk. Tak pasal-pasal besok putus ke apa kena buat operation, lagi susah. Ataupun tak pasal tiba-tiba kena tengah-tengah main tiba-tiba kena serangan jantung sebab tak fit ni tadi. Kita takut begitu. Adakah betul? So jawapan saya begini je lah. Ya dan tidak untuk stop ni tadi. Sukan yang anda main ni tadi, ya dan tidak jawapan dia. Kenapa ya? Kenapa ya anda perlu stop? Contohlah begini anda kena faham tau, bila kita bersukan, let's say lah kata kita main badminton. Saya suka badminton sebab saya ada pengalaman sendiri masa main badminton. Kita main badminton. Badminton ni adalah high impact punya exercise sebab melibatkan satu, you akan berlari dekat court almost every time. You tak akan duduk. Mana ada orang badminton terpacak, tak ada. You akan berlari sepanjang game tu. Kadang-kadang you berlari tu lebih daripada waktu waktu biasa. Dan kedua dia pergerakan tu sangat pantas. Kadang-kadang you melompat turun ke bawah waktu jumping smash ataupun apa saja waktu anda kejar shuttlecock yang diberi oleh pihak lawan. Kadang-kadang that kind of sukan tiba-tiba pop anda tercedera lah, let's say katalah meniscus anda ataupun lutut anda ataupun apa saja struktur di sekeliling lutut tercedera. Kita dah umur 40 kan. 40, 50 apa semua kan. So kenapa ya? Mungkin lepas anda habis ataupun lepas daripada kecederaan tu tadi, mungkin sepatutnya ya tu anda kena tukar sukan. Bukan tak bersukan terus, anda kena tukar sukan, jenis sukan yang kurang impact, yang not high impact punya type of sport yang menyebabkan yang mengurangkan risiko kecederaan pada lutut anda ni tadi. Sebab tak dinafikan apabila kita berumur ni, kita punya keadaan keadaan tulang, keadaan masa, keanjalan otot dah berbeza. Unless you betul-betul atlet daripada muda, you train konsisten, pemakanan you jaga, itu lain cerita. Tapi kalau saya ambil cerita orang normal macam saya, contoh saya lah kan, that kind of activity, kadang-kadang, you tahulah kalau dah main badminton, dia punya shock tu lain macam, betul saya cakap. Terutama kalau main double, dia punya shock tu lain macam, you lupa diri kadang-kadang. So you are prone to injury. So kalau you dah tahu, that sukan you sangat prone pada injury, so you pada pendapat saya sebaik-baiknya kita ubah pada sukan yang lebih mengurangkan risiko kecederaan. Contohnya tadi seperti you berenang ataupun you boleh buat cycling ataupun sukan-sukan contoh you pergi jogging, that kind of activity yang mengurangkan high impact dan speed sewaktu you melakukan aktiviti tu. So you kena tukar the game, pergi pada game yang lebih sesuai dengan tahap kecergasan dan tahap umur kita. Di sini yang saya kata ya ni tadi. Ya, stop game tu, then you tukar pada sukan yang lain. You tak boleh kata bila yang kenapa tidak boleh stop. Kalau you kata let's say you tercedera, tak kisahlah sendi lutut ke apa ke, then you pun dah buatlah proses pemulihan. Lepas tu you langsung tak bersukan. Apa yang akan terjadi? Okey, macam ni. Untuk mengekalkan kecergasan otot, untuk mengekalkan jisim tulang, untuk mengekalkan fitness kita ni supaya dalam keadaan yang sekurang-kurangnya sesuai dengan peringkat umur, sebenarnya kita kena letakkan loading pada dia. Kalau joint contohnya lutut kita, kita punya otot kita kena letakkan sedikit beban, sedikit load, maksudnya kita gunakan dia lebih dalam keadaan biasa sedikit, lebih daripada tanggungan biasa sedikit untuk membolehkan tubuh kita ni bagi respon dekat badan, contohnya untuk tulang untuk penyerapan kalsium pada sendi-sendi ni tadi, selain daripada you minum susu ke, you makan suplemen ke ni tadi, you ambil vitamin D untuk penyerapan lebih bagus kalsium ni tadi, sebenarnya loading yang you bagi, aktiviti yang you bagi ni tadi, sebenarnya dia akan membantu untuk bagi signal untuk let's say lutut ni, kita buat cycling lah contoh dia, seminggu 2 kali 3 kali ataupun slow jog. So bila kita bagi saja loading ni tadi, dia akan bagi signal dekat badan kita, dekat sistem badan kita, aku perlu kalsium untuk aku buat aktiviti ni, untuk mengekalkan jisim tulang atau memperbaiki jisim tulang kita ni tadi.
So you still kena buat exercise ni tadi. Sama juga macam otot-otot, flexibility otot, keanjalan otot. Jadi you masih perlu buat aktiviti bersukan ni tadi untuk memastikan demand ataupun oksigen supply, pengaliran darah yang baik akan berlaku apabila you gerakkan otot-otot you, otot-otot badan you ni tadi. So walaupun selepas tercedera ni tadi, kita sebaik-baiknya meneruskan aktiviti riadah ataupun bersukan ni tadi cuma tukar game sikit. Kalau dulu ada contoh kawan-kawan saya, ada kawan-kawan saya yang main rugby. Dia main rugby, dia main sukan rugby waktu orang kata waktu muda dia. So waktu main rugby waktu muda ni dia selalu tercedera apa semua. So bila dah berusia sikit dia tak akan main rugby dah. So dia akan tukar kepada sukan-sukan yang kurang impact, yang mengurangkan risiko kecederaan. Contoh dia pergi game lain untuk mengekalkan kecergasan. Kalau kita langsung tak bersukan ataupun kita tak buat apa-apa aktiviti, just duduk saja sebab kita takut sendi kita jahanam, ini akan menyebabkan tadi macam saya kata tadi, tulang kita, penyerapan kalsium pada tulang-tulang, penyerapan kalsium kurang, pengaliran darah pun dia tak begitu baik sebab kita tak bergerak, and then flexibility otot, keanjalan otot, kekuatan otot akan menurun. So ini akan memberi kesan buruk. Patutnya umur 40 macam ni keadaan dia. Jadi sebabkan you kurang lakukan aktiviti riadah ataupun sukan ni, umur 40 tapi sebenarnya macam umur 70 tahun. So kita tak nak macam tu. So walaupun you selepas kecederaan you kena buat juga exercise tapi tukar pada sukan-sukan ataupun aktiviti yang mengurangkan risiko kecederaan. Dan keduanya tadi, untuk membolehkan jantung ni tadi ataupun kecergasan fizikal ataupun fitness kita ni tadi, endurance kita ni kekal dalam keadaan yang baik. So itu yang saya nak share malam ni sebenarnya mengenai topik kita, iaitu jangan kita kata jangan bila dah tercedera lepas bersukan ni tadi, jangan, tak payah buat apa-apa dah. Tak payah bersukan, nanti boleh jahanam sedih. So kupasan bagi topik ni tadi adalah yang saya explain ataupun saya kongsi tadilah. So anda juga boleh rujuk dekat banyak informasi-informasi lain mengenai kecederaan dalam bersukan, risiko kecederaan, risiko ketika bersukan. Banyaklah sebenarnya dekat Google, banyak dalam buku-buku, banyak dalam YouTube pun banyak. Cuma saya daripada sudut pengalaman saya kongsikanlah dekat ruangan sembang kari ni tadi. Okey, last kali sebenarnya apabila kita bersukan ni, selain daripada dia baik untuk kecergasan badan kita, untuk endurance ataupun jantung kita ni tadi, dia juga sebenarnya menyebabkan kita rasa macam release kita punya stres ataupun tension. Sebab otak akan merembes. Waktu kita bersukan ni tadi, otak akan mengeluarkan bahan kimia yang boleh bagi kita dalam keadaan relax. Ataupun kita tenang, menyebabkan badan berada dalam keadaan rehat selepas kita bersukan ni tadi. Jadi memang sangat digalakkan untuk kita melakukan aktiviti fizikal ataupun bersukan. Cuma macam saya kata tadi, sebelum kita bersukan, sebelum kita melakukan aktiviti fizikal yang terutama yang berat, yang lebih serius, make sure that you prepare you punya badan, maksudnya dari segi ketahanan otot-otot, daripada segi fitness, dari segi ketahanan jantung, ataupun sekarang ni contohnya di IJN ataupun pusat-pusat perubatan tertentu ada dijalankan pemeriksaan fitness test ni tadi. Fitness yang kita boleh lakukan secara komprehensif. Pergi kat sana, dia akan check, dia akan bagi tahu, okey, jantung you dalam keadaan macam ni, otot-otot you macam ni. So itu akan dibagi tahu pada kita supaya tadi kita boleh sesuaikan dengan aktiviti sukan ataupun apa-apa juga aktiviti yang kita hendak lakukan. Tapi secara mudahnya, kita sendiri sebenarnya tahu kita punya tahap kecergasan ataupun kebolehan kita sewaktu melakukan aktiviti sukan ataupun aktiviti lasak ini tadi. Jadi dengar apa yang badan cakap. Masalah kita ni tadi, kita jarang nak dengar apa yang badan cuba sampaikan. Kita sangat jarang nak dengar. Badan tu dah bagi tahu dah, aku tak larat. Tapi kita still paksa sebabkan tengok environment, kawan-kawan lah apa semua kan. Jangan. You buat aktiviti berdasarkan apa yang kita mampu, bukan orang lain mampu. Tak perlu malu.
Kadang macam lelaki kan, you tengok you pergi jogging, first time you pergi jogging, you tengok perempuan, ada seorang wanita jogging jog ataupun lari lagi laju pada you. You jangan rasa tercabar, you pun nak kejar dia. Jangan. Ikut kemampuan you, jangan peduli orang. Sebab jantung you dengan jantung dia sangat berbeza. Kecergasan kita dengan kecergasan dia sangat berbeza. Lutut kita dan lutut dia sangat berbeza. So jangan jahanamkan lutut dan jangan ambil risiko yang boleh menyebabkan kita terkena perkara-perkara yang kita tak nak, contohnya seperti serangan jantung sewaktu bersukan ni tadi. So okay, itu saja yang saya nak kongsikan malam ni dalam ruangan Sembang Kari. So jika anda ada apa-apa soalan nak tanya saya, ataupun anda yang ada mengalami kecederaan bersukan ataupun nak bersukan tak sure anda fit ke tak fit dari segi sudut fizikal dia, maksudnya ketahanan otot anda sendiri, anda boleh hubungi saya di nombor di bawah 012-512-1170. Sebab untuk fizioterapi kadang-kadang kita ada melakukan physical test untuk atlet dan juga untuk orang awam sebelum mereka melakukan aktiviti sukan, terutama aktiviti sukan yang agak heavy ni tadilah, macam saya kata cycling lah, marathon. So kita boleh bagi consult, kita bagi nasihat, kita boleh melakukan pemeriksaan fizikal supaya anda ready. So kita bagi tahu, kita akan check, oh lutut you macam ni, ada benda ni you tak boleh buat, ini you boleh buat, ataupun you nak buat benda ni, you kena prepare dulu yourself. So anda boleh hubungi saya di talian di bawah, insyaAllah saya dan tim saya boleh membantu anda. Dan anda juga boleh follow kami di YouTube Sembang Kari dan juga IG Sembang Kari, insyaAllah. YouTube dan IG. Dan kita akan start update kita punya beberapa video kita ataupun maklumat tentang apa yang kita sampaikan dan juga apa yang ada tetamu kita pernah sampaikan, insyaAllah. So itu saja daripada saya di Sembang Kari malam ni. Topik ini mungkin agak berat sikit bunyinya, tapi sebenarnya dia penting, santai je sebenarnya malam ni, tapi agak penting kerana sekarang ini memang jadi trend dah untuk fenomena orang bersukan, iaitu ada orang sebut weekend warrior. So hari hujung minggu bersukan lasak apa semua kan. Benda sesuatu yang bagus, tetapi kita harus jaga keadaan fizikal kita dan lakukan aktiviti mengikut kemampuan kita. Itu saja daripada saya di Sembang Kari pada hari ini. Kita jumpa lagi nanti pada hari Rabu untuk topik yang seterusnya. Ampun dan maaf daripada saya kalau ada sekiranya saya salah sampai, so kita boleh kongsi-kongsi ilmu. Dan kita jumpa lagi. #saya Encik Fizio. Assalamualaikum, selamat malam.